Zuan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim, Ketua Eksekutif Masjid Abidin Masjid Negeri. Yang dihormati DCP Datuk Mazli bin Mazlan, Ketua Polis Negeri Terengganu. Yang dihormati Datuk Wan Rukman bin Wan Hasan, Timbalan Ketua Polis Negeri Terengganu. Yang berbahagia Encik Amin Misron, Ketua Pengukuhan Strategi Perbankan Runcit, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Polis Daerah, Timbalan Pengurus Pengukuhan Strategi, Pengurus Cawangan Kuala Terengganu, Pengurus Deposit Kuala Terengganu. Tidak dilupakan juga Superintendent Nur Asrul bin Arif, Ketua Unit Siasatan Jenayah Hartanah JSJK Bukit Aman, dan tuan-tuan jemaah sekalian. Jadi bagi memberkati program kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah yang diberkati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini sebagaimana yang telah diwar-warkan, telah berlangsung program pencegahan jenayah komersial. Untuk makluman semua, program ini merupakan program kerjasama pihak Bank Muamalat, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontijen Terengganu serta Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu. Sedikit objektif bagi program ini, program pencegahan jenayah komersial ini yang berleluasa di kalangan kita ini adalah, antara objektifnya ialah memberi kesedaran kepada orang awam mengenai jenayah komersial. Yang kedua, pendedahan yang berterusan supaya orang ramai sentiasa peka dengan trend jenayah terkini. Yang ketiga, memberitahu seramai mungkin kepada penduduk setempat agar tidak menjadi mangsa penipuan. Keempat, mewujudkan kerjasama antara PDRM dan agensi lain bagi mencegah berlakunya jenayah komersial dalam kalangan masyarakat kita. Jadi bagi mencapai objektif tersebut, pihak masjid meneruskan dengan acara penyerahan banting program pencegahan jenayah komersial. Jadi untuk itu dijemput Wakil Bank Muamalat Encik Amir Misran, Ketua Pengukuhan Strategi Perbankan Runcit, untuk tampil ke hadapan. Dijemput yang dihormati Datuk Mazli bin Mazlan, Ketua Polis Terengganu, bagi menerima banting pencegahan jenayah komersial. Seterusnya dijemput Datuk Dr. Said Muhammad Saleh bin Said Yusuf Az-Zawawi untuk menerima banting pencegahan jenayah komersial bagi pihak masjid. Persilakan Wakil Ustaz Wan Muhammad Hazim Wan Muhammad Hashim menerima daripada pihak PDRM. Jadi majlis mengucapkan terima kasih. Jadi seterusnya dijemput Superintendent Asrul bin Arif bagi menyampaikan taklimat khas berkaitan jenayah skamer yang semakin meruncing di negara kita ini. Dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan. Falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Mazli bin Mazlan, Ketua Polis Terengganu. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Datuk Wan Rukman bin Wan Hassan, Timbalan Ketua Polis Terengganu. Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Sultan Zainal Abidin yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Said Muhammad Soleh bin Said Yusof Al-Zawawi, tuan-tuan dan puan-puan daripada Bank Muamalat, ketua-ketua jabatan, ibu pejabat polis kontingen negeri Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama untuk berkongsi serba sedikit berkaitan dengan ancaman yang berleluasa pada masa sekarang, iaitu penipuan dalam talian. Jadi saya akan kongsikan dengan hadirin sekalian beberapa trend terkini yang berlaku pada masa sekarang yang kerap mendapat kerugian serta kekerapan yang agak tinggi di kalangan masyarakat. Selepas endemik COVID-19, gaya hidup masyarakat kita telah mula berubah. Saya percaya hadirin sekalian yang hadir pada hari ini semuanya mempunyai peranti digital. Sama ada telefon, komputer riba, tablet yang digunakan dalam kehidupan seharian. Bukan sekadar kita, tetapi anak-anak kita, saudara mara kita semuanya menggunakan peranti digital. Ditambah lagi dengan penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok yang digunakan sama ada untuk berhubung ataupun menjalankan perniagaan secara dalam talian, membolehkan kita mendapatkan hasil rezeki untuk kehidupan seharian. Dan perkara ini juga dijadikan salah satu sumber pendapatan oleh penjenayah di dalam mendapatkan wang dengan cara yang mudah. Jika dahulu penjenayah ni dia menggunakan taktik-taktik seperti pecah rumah, samun, ragut, tetapi pada masa sekarang cukup sekadar mereka berada di satu tempat yang selamat dan dihubungkan dengan internet, mereka boleh mendapatkan wang dengan banyak dan mudah. Saya ingin kongsikan dengan hadirin sekalian statistik, kes dan kerugian jenayah yang didapati daripada jenayah penipuan dalam talian. Jika kita lihat daripada tahun demi tahun, kes sentiasa meningkat. Paling utama sekali yang menjadi ancaman kepada rakyat negara kita adalah penipuan tipu panggilan ataupun nama makau scam, diikuti oleh beberapa modus operandi lain. Untuk tahun 2022 sahaja, kes tipu panggilan ataupun phone scam telah melibatkan kerugian sebanyak 321.1 juta. Hadirin sekalian cuba bayangkan betapa banyaknya jumlah wang sebegitu yang diperolehi daripada mangsa-mangsa yang ada di sekeliling kita dan tidak mustahil ianya datang daripada kita sendiri. Saya ingin mulakan dengan jenayah tipu panggilan ataupun nama samaran, nama jalanan dia Makau Scam. Kenapa dipanggil nama Makau Scam? Sebenarnya, seawal tahun 2000, jenayah sebegini telah mula wujud di kalangan masyarakat kita. Pada masa tersebut, penjenayah menggunakan talian panggilan konvensional menghubungi rakyat negara kita, membuat penyamaran bahawa mangsa ini memenangi hadiah perjudian, loteri, cabutan bertuah di negara Makau. Jadi apabila laporan polis dibuat, siasatan dibuat, dari situlah nama Makau Scam ni timbul. Negara lain tak ada, cuma Malaysia aja nama Makau Scam. Tetapi proses ataupun taktik tipu panggilan ini sebenarnya telah digunakan oleh pelbagai sindiket di seluruh dunia. Di Thailand, di Singapura,
Amerika Syarikat dengan tipu IRS dia, semuanya ada. Cuma terpulang pada masyarakat masing-masing untuk percaya ataupun tidak kepada taktik yang digunakan. Dan daripada taktik panggilan konvensional ini, penjenayah telah mula menjalankan proses yang kita panggil sebagai research and development. Jadi penjenayah mendapati terdapat teknologi yang dipanggil sebagai VoIP, Voice over Internet Protocol. Kalau hadirin sekalian nak bayangkan, paling mudah panggilan seperti WhatsApp ataupun Telegram call tu digunakan untuk menipu mangsa. Aplikasi yang digunakan tu membolehkan nombor disamarkan untuk menghubungi mangsa dan menggunakan caller ID, yang mana yang tuan-tuan semua tengok pada telefon masing-masing tu nampak sama dengan nombor yang digunakan oleh mana-mana agensi. Secara kebetulan ingin saya kongsikan, di antara nombor yang paling banyak digunakan oleh penjenayah, nombor IPD Kuala Terengganu. Hampir berpuluh juta diperolehi oleh penjenayah menggunakan nombor tersebut. Akan tetapi, selepas tahun 2016, hasil kerjasama pihak PDRM dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, panggilan-panggilan VoIP yang menggunakan caller ID tempatan, macam nombor IPD ke, nombor Bukit Aman ke, nombor bank negara ke, telah berjaya disekat daripada memasuki talian komunikasi negara kita. Walau bagaimanapun, masalah masih lagi timbul apabila masyarakat kita menerima panggilan yang menggunakan nombor handphone ataupun nombor luar negara membuat penyamaran. Saya percaya di antara hadirin yang hadir pada hari ini, mungkin dalam sehari dua ni pun ada yang menerima panggilan, sama ada membuat penyamaran sebagai pihak polis, SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, JNT, Telekom. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, taktik utama yang digunakan oleh penjenayah dalam tipu panggilan ini adalah mewujudkan ketakutan. Apabila kita takut semasa menerima panggilan, kita akan ikut apa arahan yang diberikan oleh penjenayah. Tidak wujud sama sekali unsur pukau ataupun sihir dalam proses tipu panggilan ini. Ianya apabila mangsa ni berasa takut, dia akan ikut apa arahan yang diberikan oleh penjenayah. Seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, pihak penjenayah ni dia ada proses research and development dia. Daripada mula kegiatan jenayah ni berlaku, mereka meminta mangsa mengeluarkan duit simpanan dan dia suruh sorok ataupun letak di mana-mana kawasan terbuka seperti tandas awam, stesen bas. Dan selepas tu dia berubah kepada dia minta mangsa masukkan duit ke dalam akaun pihak ketiga. Dan pada masa sekarang, terkini sekali, penjenayah bertindak dengan lebih senang ataupun menggunakan sepenuhnya teknologi, di mana penjenayah menggunakan Android package kit ataupun file-file APK, di mana apabila mangsa ni menggunakan telefon Android, penjenayah ni akan meminta mangsa memuat turun aplikasi yang digunakan oleh yang disediakan oleh penjenayah ni untuk mangsa memasukkan kata nama, kata laluan perbankan internet yang digunakan. Dan kita ada sejumlah kes yang berlaku kebelakangan ini, di mana kebanyakan mangsa yang beragama Islam diminta mengeluarkan wang daripada akaun tabung haji. Daripada akaun tabung haji ni, dia minta mangsa buka satu akaun yang baru, kononnya untuk menyelaras ataupun menyelamatkan duit berkenaan daripada dirampas. Jadi duit daripada tabung haji ni dimasukkan ke dalam satu akaun yang lain, yang mana pendaftaran perbankan internet ini dikawal sepenuhnya oleh penjenayah. Jadi username, password
penyenayah tahu manakala telefon yang digunakan untuk menerima kod one time password ataupun transaction authorization code TAC ni adalah telefon yang dimiliki oleh penyenayah. Walaupun pihak institusi kewangan akan bertanya kepada bangsa apakah tujuan akaun baru dibuka ataupun nombor telefon siapa yang digunakan, selalunya penyenayah ni dia akan bagi alasan kepada bangsa untuk dijawab kepada pihak bank. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami di PDRM amat berharaplah sekiranya menerima panggilan yang membuat penyamaran mana-mana pihak sekalipun, tuan-tuan semua diminta untuk membuat semakan, sama ada dengan nombor 997 ataupun pergi ke mana-mana balai polis berhampiran. Dan saya percaya bagi negeri Terengganu, pihak kontingen Terengganu sentiasa terbuka mengalukan hadirin sekalian untuk membuat semakan. Lebih baik bertanya daripada mengalami kerugian yang tinggi. Banyak kes-kes yang berlaku sebelum ini sehingga melibatkan kerugian berjutaan ringgit. Pesara-pesara yang yang telah menamatkan perkhidmatan ditipu oleh proses tipu panggilan ini mengakibatkan kehilangan simpanan seumur hidup dan juga bekalan untuk digunakan semasa persaraan. Dan salah satu ancaman lagi yang berkaitan dengan tipu panggilan ini, terdapat sebilangan warga tempatan yang direkrut untuk menjadi operator kepada pusat panggilan ini. Jadi saya amat berharap hadirin sekalian, kalau ada anak-anak yang sedang mencari pekerjaan ataupun tamat pengajian, semak dahulu tawaran pekerjaan yang diterima ini. Kadang-kala tawaran kerja itu nampak meyakinkan, akan tetapi mangsa yang direkrut untuk menjadi operator ini akan dibawa pergi ke luar negara ataupun dipaksa untuk bertugas bekerja di pusat-pusat panggilan penipuan ini. Jika kita lihat siaran-siaran akhbar pada masa sekarang di mana mangsa yang dicolek, yang dibawa ke luar negara sehingga mengalami kecederaan ataupun meninggal dunia akibat diseksa semasa bekerja di pusat-pusat panggilan sebegitu. Saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu kes yang berlaku pada 9 hari bulan 10 2023 di kawasan pantai timur kita ni. Pada jam 11.32, semasa mangsa ni berada di rumah dia, dia telah terima satu panggilan daripada nombor luar negara, yang mana panggilan ini memperkenalkan diri sebagai pihak daripada DHL Express. Penyenayah yang bercakap dengan mangsa ini meyakinkan mangsa bahawa terdapat satu bungkusan yang mengandungi kad ATM, kad pengenalan dan pasport di atas nama mangsa ni. Sekiranya kita boleh membuat pertimbangan pada masa tersebut, mesti kita akan lihat dalam dompet kita, adakah kad ATM kita ataupun kad pengenalan kita ini ada pada kita ataupun tidak. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, ketakutan telah melampaui segalanya. Jadi mangsa percaya bahawa terdapatnya satu bungkusan yang mengandungi dokumen penting milik dia. Selepas itu, panggilan itu kemudiannya disambungkan kepada IPK Pahang, di mana mangsa telah diminta untuk membuat satu laporan polis secara atas talian. Ini pun penyamaran juga. Selepas selesai membuat laporan palsu tu, mangsa telah dihantar dengan satu dokumen WhatsApp yang seolah-olah kandungan report polisnya sama seperti laporan polis yang dibuat. Dan panggilan itu seterusnya disambungkan pula kepada Bukit Aman. Di peringkat Bukit Aman yang palsu ni, mangsa telah ditunjukkan dengan satu dokumen yang kononnya waran penahanan di atas nama mangsa. Pada masa ni, mangsa dah tak boleh berfikir dah. Dia hanya ingat nak selesai masalah dia, tak nak kena tangkap, tak nak kena
dirampas ataupun disita harta dia. Seterusnya, bila dia lihat dokumen waran penahanan ni, panggilan tu disambung sekali lagi kepada mahkamah. Ni pun proses penyamaran. Jadi semasa panggilan ini berlangsung, mangsa telah diberitahu sekiranya ingin mengelakkan diri daripada ditangkap, harta disita, mangsa diminta menyerahkan semua wang yang dimiliki termasuk dalam simpanan tunai masuk ke dalam 2 akaun bank, yang mana kedua akaun bank ini dikatakan oleh penjenayah adalah akaun bank yang dikawal oleh kerajaan. Jadi mangsa dengan tidak berlengah lagi telah memasukkan kesemua wang simpanan dia ke dalam 2 akaun bank keldai ni. Dan dalam tempoh 2 jam tu barulah dia sedar bahawa sebenarnya dia telah ditipu. Masa tu memang saya yang bagi nasihat kepada mangsa ni. Dia dapat nombor telefon saya bagi tahu ini adalah penyamaran. Jadi saya telah meminta mangsa ni membuat panggilan kepada nombor 997 untuk mendapatkan bantuan. Untuk makluman hadirin sekalian, 997 merupakan satu pusat panggilan yang ditadbir bersama oleh pihak PDRM dan juga Bank Negara. Setiap hari akan ada 2 pegawai polis dan sekumpulan pegawai daripada Bank Negara ditempatkan di pusat panggilan berkenaan untuk memberi nasihat dan menjalankan tindakan awal sekiranya sesiapa saja menjadi mangsa kepada penipuan. Dan pusat ini juga diberikan kebenaran oleh Bank Negara untuk melengah-lengahkan transaksi sekiranya wang milik mangsa masih ada lagi dalam akaun. Jadi hadirin sekalian, sekiranya ada di antara kalangan kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita yang menjadi mangsa kepada penipuan, atas penipuan dalam talian ni, telefon nombor 997 ni. Seterusnya, di antara modus operandi yang banyak juga berlaku di kalangan masyarakat kita adalah cinta atas talian ataupun love scam. Yang ni kebanyakan daripada mangsa adalah wanita, tetapi lelaki juga tidak terkecuali. Love scam ni selalunya penjenayah dia akan menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook ataupun laman-laman perkenalan. Dia akan guna gambar lelaki yang kacak, wanita yang cantik untuk berkenalan. Kebanyakan daripada sedikit cinta atas talian ni datangnya daripada warga Afrika. Dan apabila mereka menjalankan penipuan, mereka akan merekrut warga tempatan untuk dijadikan keldai akaun. Jadi saya mak berharaplah hadirin sekalian, sekiranya menggunakan aplikasi media sosial, apabila disapa ataupun diajak berkenalan, kena curiga. Ditambah lagi kalau kita tengok orang yang add kita sebagai friend ni, tak ada pun mutual friend di kalangan, ataupun tiba-tiba saja kita pun tak pernah kenal dia daripada negara mana sekalipun, ajak berkenalan. Ada yang mungkin selepas berkenalan tu sama ada diajak bercinta, ajak melabur, ataupun diminta pinjam wang. Bagi kaum lelaki pula, salah satu taktik yang digunakan dalam love scam ini adalah apabila mereka menggunakan watak-watak wanita yang cantik, yang menarik, mereka akan cuba ajak berkomunikasi sehinggalah ke satu peringkat berlakunya komunikasi dalam bentuk video. Video call yang dilaksanakan ini selalunya pada mulanya akan berlangsung dalam keadaan yang baik sehinggalah ke satu peringkat si lelaki ini akan diajak untuk beraksi dalam keadaan yang tidak senonoh. Bila beraksi dalam keadaan tidak senonoh, selalunya
Rakaman video tu akan dirakam, diambil gambar dan dia akan digunakan untuk membuat ugutan. Jadi mangsa yang kena ugut ni selalunya dia akan bayar. Sehinggalah ke satu peringkat duit dah habis, barulah dia akan pergi ke balai polis untuk membuat laporan polis. Jadi nasihat daripada PDRM, kalaulah orang ajak berkenalan, sewajarnya kita tengok dulu siapa yang nak berkenalan dengan kita. Tak perlulah kita berkomunikasi dengan orang yang tidak sepatutnya. Salah satu daripada trend semasa yang banyak berlaku pada masa sekarang juga adalah tipu tawaran kerja dalam talian ataupun job scam, di mana pada masa sekarang sekiranya tuan-tuan menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram dalam kehidupan seharian, mungkin ada menerima mesej-mesej yang menawarkan pekerjaan separuh masa ataupun part time. Pada mulanya dalam tipu tawaran kerja ini, mangsa akan diminta untuk membuat bayaran komitmen sebelum sesuatu penugasan dibuat. Jadi dia akan tawarkan kalau kerja tu dapat RM500, dia minta bayar cengkeram RM150. Kita yang berminat ni pun bayarlah. Bila kita buat penugasan dia senang je selalunya. Dia akan minta like dan share saja sesuatu posting ataupun kandungan di media sosial. Bila kita buat, dia bayar. Bila dia tengok kita berminat, dia tawarkan lagi kerja dengan nilai yang lebih tinggi. Mungkin meningkat ke ribuan ringgit, belasan ribu ringgit. Sehinggalah ke satu peringkat penyenayah melihat bahawa kita akan bayar jumlah yang dia kehendaki. Pada masa tersebut, bila kita bayar saja, penyenayah akan menghilangkan diri. Ni ramai yang terkena, terutama sekali di kalangan golongan muda lah. Jadi berhati-hati kalau terima tawaran kerja secara atas talian separuh masa, benda tu sebenarnya tak wujud dan ianya merupakan salah satu kaedah penipuan yang dilaksanakan untuk mendapatkan wang dengan cara yang mudah. Seterusnya, saya ingin kongsikan dengan hadirin sekalian tentang taktik phishing yang digunakan oleh penyenayah pada masa sekarang. Ianya menyasarkan kebanyakan mereka yang menggunakan telefon Android di dalam kehidupan seharian. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk mengingatkan hadirin sekalian, sekiranya ada kemampuan, pasanglah perisian antivirus pada telefon yang hadirin sekalian gunakan. Kalau telefon Android ataupun Apple sekalipun, gunalah. Umpama dia macam kita ada rumah. Kita ada rumah, dalam tu semua benda kita letak. Kita letak gambar, kita letak dokumen diri kita, salinan pasport, salinan surat kahwin. Semua dokumen tu, penyenayah kalau dia boleh pecah masuk dalam telefon kita, dengan mudahnya dia dapat ambil. Jadi kalau rumah kita pasang grill, telefon pula kita letaklah perisian antivirus. Sebab pada masa sekarang penyenayah ni cukup sekadar dia hantar fail kepada telefon bimbit kita, kita pasang je aplikasi tu, di mana kita tak tahu benda tu sahih ataupun tidak, dia akan dapat semua maklumat tentang diri kita, termasuk username dan password yang digunakan untuk perbankan internet. Ditambah lagi, fail APK yang dihantar tu mempunyai keupayaan untuk membaca mesej yang dihantar oleh institusi perbankan kepada telefon kita. Dalam gambar ni saya ada tunjukkan beberapa contoh taktik yang digunakan oleh penyenayah. Ada yang hantar fail untuk kemaskini akaun bank, menang hadiah ataupun bantuan, muat turun aplikasi, dan yang paling viral sekali sebelum ni, jemputan majlis kahwin. Ni pun sama, dia hantar jemputan seolah-olah untuk hadir majlis kahwin, dan dalam masa yang sama dia hantar
file untuk mangsa ni muat turun dan dia akan baca kandungan dalam telefon mangsa. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri perkongsian pada hari ini, saya ingin memintalah hadirin sekalian untuk menggunakan peranti digital dengan lebih bijak dan berhati-hati. Kita ada saluran-saluran yang disediakan untuk hadirin sekalian membuat semakan. Kalau siapa boleh ada buka akses kepada internet, buka laman web yang kita panggil sebagai Semak Miul. Semak Miul, di mana setiap hari apabila pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial membuka kertas siasatan, nombor telefon dan juga nombor akaun yang digunakan oleh penyenayah akan dimasukkan ke dalam satu pengkalan data. Sekiranya hadirin sekalian ingin membuat pembelian, dia minta masuk ke dalam satu nombor akaun, ataupun terima panggilan daripada orang yang tak dikenali, hadirin sekalian boleh membuat semakan pada laman web berkenaan untuk mengetahui sama ada nombor telefon ataupun nombor akaun ni ada terlibat ataupun tidak dalam siasatan oleh pihak polis. Ingat, Semak Miul. Selain daripada itu, bagi pengguna-pengguna Facebook, TikTok, Instagram, kita ada saluran di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, yang mana setiap hari kita akan kongsikan sekiranya ada ancaman terkini, taktik terkini yang digunakan oleh penyenayah. Hadirin sekalian, saya ingin memohon maaf sekiranya ada salah silap semasa saya menyampaikan taklimat yang sebentar ini. Saya mendoakan agar semua terselamat daripada ancaman ataupun fitnah akhir zaman ini. Saya sudahi taklimat ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Superintendent Asrul bin Arif yang di atas taklimat khas sebentar tadi. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat ambil panduan dan mudah-mudahan kita selamatlah daripada kegiatan skamer ni, insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, insya-Allah dijemput Datuk Mazli bin Mazlan, Ketua Polis Terengganu, untuk menyampaikan beberapa kata nasihat untuk kita semua, insya-Allah. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang berusaha Datuk Dr. Syed Muhammad Saleh bin Syed Yusuf Al-Zawawi, pengurusi Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Yang berusaha Encik Wan Haizul bin Wan Mazin, Regional Manager Bank Muamalat. Yang dihormati para jemaah yang saya kasih sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat dikumpulkan untuk kita sebelum kita mengerjakan solat Jumaat, kita diperdengarkan berkenaan dengan program yang dianjurkan bersama antara PDRM dan juga dengan Bank Muamalat. Kerjasama ini adalah untuk kita memberi panduan, memberi kesedaran, menyedarkan dan juga memberi peringatan kepada semua masyarakat, terutamanya jemaah-jemaah di masjid ini berkenaan dengan bahayanya ancaman skamer ni. Di mana ancaman skamer ni di Terengganu ni dia semakin bulan, semakin tahun dia semakin meningkat. Kan, semakin meningkat. Tetapi alhamdulillah di Terengganu ni dengan langkah-langkah yang kita telah ambil ni, kita berjaya menurunkan kes-kes skamer, terutamanya kes-kes yang melibatkan penipuan. Cuma jumlah penipuan tu semakin meningkat. Orang yang dia tipu makin kurang, tetapi jumlah yang dia tipu dari segi duit tu meningkat. Tapi kita dapat mengurangkan. Jadi oleh itu, dengan kerjasama dengan Bank Muamalat dan juga dengan kerjasama daripada masjid-masjid yang terpilih, dan juga kita akan melebarkan lagi
program ini ke taman-taman, ke kampung-kampung supaya kita dapat mengurangkan lagi mangsa-mangsa skema terutamanya di negeri Terengganu ini. Di samping itu juga yang dihormati Datuk, tuan-tuan dan puan dan juga sidang jemaah sekalian, saya juga ingin mentaklimatkan sikit berkenaan sebagai Ketua Polis Terengganu yang baru. Saya baru 5 bulan di sini. Saya juga ingin mentaklimatkan berkenaan dengan jenayah-jenayah yang berlaku di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu ini alhamdulillah kes jenayah sama saja curi, rogol dan sebagainya, pecah rumah dan sebagainya semakin menurun. Semakin menurun. Ada tapi semakin menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu juga dengan kes narkotik juga tangkapan pengedar semakin menurun. Ini adalah atas usaha kita untuk menurunkan kes narkotik ini. Dan juga kita punya kes kemalangan jalan raya pun nampak tren dia menurun. Kemalangan maut dan kemalangan jalan raya pun semakin menurun. Ini adalah dengan usaha-usaha yang telah kita jalankan. Kalau kemalangan jalan raya ini kita bersama dengan JPJ, kita membuat beberapa sekatan jalan raya. Bukan kita nak menyusahkan jemaah-jemaah ataupun masyarakat, tetapi dengan adanya sekatan jalan raya yang ada di setiap daerah ini, kita dapat menyelesaikan banyak masalah, terutamanya kes penyeludupan, rokok, wanita dan sebagainya. Kita juga dapat menyelesaikan masalah pengedaran dada, di mana pengedar-pengedar dada ini dulu dia jadikan Terengganu ini sebagai laluan dia untuk pergi ke selatan tanah air, ke Kuala Lumpur, ke Johor dan sebagainya. Tapi kali ini bila ada sekatan jalan raya ni, pengedar-pengedar dada ini menggunakan laluan-laluan selain daripada laluan di negeri Terengganu. Begitu juga dengan kes-kes melibatkan ada juga kes-kes yang melibatkan pelacuran, tetapi kecil. Tetapi apabila kita buat sekatan jalan raya ni, mereka pun tidak boleh bergerak di kawasan Terengganu. Di samping itu juga kerjasama kita dengan masyarakat yang begitu berani tampil ke hadapan untuk memberikan maklumat kepada polis, telah berjaya kita menahan dan juga mengekang jenayah ini. Jadi sekali lagi saya mengucap banyak terima kasih kepada semua masyarakat di Terengganu ini, khasnya jemaah-jemaah pada di masjid Masjid Abidin ni, Masjid Negeri ni, Masjid Putih ni, untuk kita sama-sama terus bekerjasama untuk kita mengekang apa-apapun bentuk jenayah supaya kita dapat mengekalkan. Untuk makluman jemaah masjid semua, Terengganu ni adalah negeri yang kedua paling sikit kes jenayahnya di Malaysia. Nombor 1 dah tentulah Perlis, pasal Perlis dia tak ramai. Jadi yang nombor 2 ni adalah Terengganu. Dan negeri-negeri lain tu ada sikit peningkatan, ada tinggi daripada kita lah. Begitu juga penyelesaian kes kita pun antara yang terendah. Jadi kita akan terus mengekalkan fear of crime ni dan mengatur strategi-strategi lain. Kita juga dalam proses untuk membersihkan penagih-penagih dada yang ada di negeri Terengganu ini dengan melakukan operasi-operasi tertentu supaya kampung-kampung, taman-taman selamat. Mereka tidak merasa takut lagi dengan kehadiran penagih-penagih dada ataupun pengguna-pengguna dada yang terlarang ini untuk melakukan jenayah seperti curi, pecah rumah dan sebagainya. Walau bagaimanapun sebagai Ketua Polis Negeri Terengganu, saya meminta supaya semua masyarakat menyalurkan maklumat. Kita di Terengganu ni, IPK Terengganu, kita open hand. Bila-bila masa boleh datang ke IPK. Kalau tak boleh jumpa OCPD saya ada timbalan saya, ada Datuk Wan Rukman dan saya ada. Kalau tak sampai juga maklumat tu, datang jumpa saya. Tak ada masalah. Dan saya bagi garanti saya akan memberi bantuan yang terbaik kepada tuan-tuan dan perempuan dan memastikan maklumat yang tuan-tuan bagi itu kita akan laksanakan secepat mungkin. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Dr. Syed Muhammad Saleh atas kesudian membenarkan saya, PDRM dan juga Bank Mamalat untuk mengadakan program ceramah berkenaan dengan ancaman skema di masjid yang indah ini, masjid yang amat luas dan juga amat bersih. Saya bangga bertugas di Terengganu kerana Terengganu ni banyak masjid dan surau, bersih dan mudah untuk digunakan. Kemana-mana saya pergi ke negeri Terengganu ni senang untuk beramal dan beribadat.
dan masyarakat di Terengganu ini juga terdiri daripada mereka-mereka yang baik, yang mengutamakan solat 5 waktu, subuh ke, maghrib ke, isyak ke, ada saja. So syukur alhamdulillah, kita akan pastikan Terengganu ini terus selamat, aman dan tenteram. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Datuk Mazli bin Mazlan, Ketua Polis Negeri Terengganu. Dan untuk makluman semua juga, pada hari ini sedang berlangsungnya program pencegahan jenayah komersial, dan sekarang di bawah kemah di bawah sana tu ada pameran. Jadi tuan-tuan boleh turun tengoklah pameran, ada beberapa booth yang saya rasa sangat bergunalah untuk kita ambil panduan di sana berkaitan dengan narkotik, dadah dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan. Dan juga saya wakil Masjid Abidin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada PDRM dan juga Band Muamalat yang telah sama-sama menganjurkan program yang sangat berguna ini kepada masyarakat. Jadi sekadar itu saja, sama-sama kita menunggu masuknya azan Jumaat dan sama-sama kita mendengar khutbah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.